Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, yang paling kita rapat dengan Nabi ini ialah uswatun hasanah. Dalam surah Al-Ahzab dinyatakan bahawa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi kepada siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini turun, apa maksudnya ayat ini? Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul adalah contoh yang terbaik bagi orang yang mengharapkan ganjaran daripada Allah di hari akhirat nanti, dan dia sentiasa mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Saya perhati tengok kitab tafsir, saya tengok ayat ni turun, apa kisahnya? Ayat ini turun rupanya bukan Nabi tadi tengah atas pelamin nambah seorang lagi dah. Bukan Nabi tengah makan buah tamat, turun ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul contoh terbaik. Ayat ini turun dalam suasana yang genting, kritikal. Ayat ini turun ketika mana Nabi sedang menggali khandaq, iaitu dalam peristiwa Ahzab. Kan dalam peristiwa Ahzab itu umat Islam cemas kerana dikepung oleh tentera yang besar yang disebut sebagai tentera Ahzab. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, tentera Ahzab ialah tentera yang bergabung, yang seramainya tak pernah seramai itu bergabung untuk menyerang Madinah. Maka tiba-tiba Salman bagi idea, ya Rasulullah, kami kalau di Parsi, kalau kami dikepung seumpama ini, kami gali khandaq, parit, sehingganya musuh tak boleh masuk, ya, menyerbu. Sebab bila parit itu begitu luas, kudanya akan jatuh. Nabi setuju dengan pendapat Salman. Akhirnya digalilah khandaq. Nabi sendiri turun, ya, Nabi sendiri turun memegang, kalau kami sebut dajjal. Dajjal ni dia sini tajam, sini tajam. Orang sini sebut apa? Ada JKR makai dulu, kalau kita nak ngorek tu, sini tajam, sini tajam. Sana sebut dajjal, sini sebut apa? Ya, itu gambarnya dajjal jugalah ya. Cakap orang putih tak tahu, cakap orang putih. PWD mana tahu tak? Jadi maknanya bagaimana Nabi sendiri turun melihat para sahabat dalam keadaan cemas kerana dikepung, kekurangan makanan, kesejukan. Nabi tidak berpeluk tubuh membiarkan para sahabat dalam keadaan cemas, dalam keadaan genting begitu. Nabi ikat perutnya dengan batu sebab menahan lapar. Dalam masa yang sama Nabi sendiri menggali khandaq. Kemudian Nabi bersenandung untuk menenangkan para sahabat. Allahumma la 'isha illa 'ishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Wahai Tuhan, tidak adalah kehidupan yang selesa melainkan kehidupan di akhirat. Ampunilah ansar, ampunilah orang muhajirin. Maknanya dalam suasana yang cemas itu Nabi redakan kecemasan itu, rasa gelisah itu dengan Nabi bersenandung. Jadi kalau kita dengar anak-anak kita bersenandung tadi, jangan rasa pelik, sebab Nabi pun bersenandung. Nabi pun Allahumma la 'isha illa 'ishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah, untuk menenangkan para sahabat yang rasa cemas sebab dikepung oleh tentera musuh. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang selesa kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah orang Ansar, ampunilah orang Muhajirin. Lalu disambut, ya, senandung Nabi itu disambut oleh orang-orang Ansar. Nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan. Lalu disambut pula oleh orang Muhajirin. Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Lalu disambut sekali lagi oleh Nabi. Fa anzilis sakinata 'alaina wa in aradu fitnatan abaina. Allahumma la 'isha illa 'ishul akhirah. Jadi apa maknanya di situ? Nabi ini bersama dengan duka dan sukanya umat. Nabi ini sebahagian daripada mereka. Nabi tidak hidup selesa sedangkan mereka menderita. Nabi tidak begitu.
Dia sangat-sangat harisun bil mukminin, ni tak? Dia sangat-sangat menjaga kedudukan orang-orang yang beriman ini, begitu dia menjaga mereka sehingga dia boleh menenangkan mereka dengan alunan-alunan senandung itu. Lalu disambut oleh orang Ansar, nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan. Kamilah yang telah berbai'ah dengan Nabi Muhammad ini, kami telah berjanji setia, alal jihadi ma baqaina abadan, di atas jihad kami akan kekal, tidak akan berganjak. Lalu disambut oleh orang muhajirin, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, kalaulah tidak adanya engkau ya Rasulullah, nescaya kami tidak dapat petunjuk, nescaya kami tidak tahu nak bersedekah, nescaya kami tidak tahu untuk bersembahyang. Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Lalu kemudian Nabi pula sahut, fa anzilis sakinata alaina wa in aradu fitnatan abaina. Ya Allah, turunkanlah rasa tenang ke atas kami. Anzilis sakinata alaina, turunkanlah rasa tenang. Kami dikepung oleh tentera Ahzab, ya Allah, maka turunkanlah rasa tenang ke atas kami yang sedang cemas ini. Fa anzilis sakinata alaina wa in aradu fitnatan abaina. Mereka cuba nak uji kami, kami akan tentang ujian-ujian tersebut. Jadi bila kita dalam keadaan cemas begitu, ya, maka kita kena kembali kepada Allah. Ini cemeh-cemeh kira nengok je, viral je. Orang ni viral. Megang handphone, cemeh. Boleh ke pergi Kuala Lumpur? Cemeh. Selawat ke Nabi tak ada, ya. Tak ada berdoa-doa, bermunajat, tak ada. Kira betul tak? Post pula ke sana, post pula ke sini. Nama pesitnya dah. Orang kembalilah kepada Allah bila dah cemeh. Ini dah kira megang handphone je kerjanya. Handphone tu telefon lah. Handphone cakap orang Perak, aku tak kenal tak. Orang Perak ni ada roti pound ni tak. Ada handphone ni tak. Itu ceritanya. Jadi maknanya ayat ini turun, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya dah sebut tadi, bukan masa Nabi tengah nambah satu cawangan lagi, bukan. Hai teman ni ikut Nabi ni, oh dia nambah satu lagi cawangan ni tak. Makna nambah satu cawangan tu nambah isteri lah, aku tak faham pula, tak. Teman ni kira ikut sunnah Nabi, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Tak menggalanya. Tak menggalanya. Ayat ni turun bukan masa tengah nambah seorang lagi. Ayat ini turun ketika mana Nabi maknanya mengikat perut kerana lapar. Ya, sebab makanan tak cukup, kena kepung, sehingganya tak dapat bantuan makanan masuk ke dalam. Dan dalam keadaan kesejukan dan dalam keadaan cemas, dalam keadaan Nabi sedang mengangkat, ya, maknanya kita kata alat untuk menggali khandak, maka turun ayat ini, demi bagi kamu pada diri Rasul contoh yang terbaik. Itu pemimpin itu dia bersama dengan penderitaan rakyatnya, dia bersama dengan suka duka rakyatnya. Tak ada pula dia hidup mengenak senang aja. Ya lantak dia lantak dia meraban tebin ni dah. Ya lantak dia menggulim perin lenten lerin ni dah. Teman senang selesa je weh. Tak maunya pemimpin orang itu. Ya dah, itu mungkin ketua, bukan pemimpin. Sebab itu saya selalu sebut di mana-mana beza di antara ketua dengan pemimpin. Ramai orang jadi ketua, tapi bukan semua ketua itu pemimpin. Ya, ramai orang jadi ketua, tapi bukan semua ketua itu pemimpin. Yang dikatakan pemimpin itu daripada perkataan pimpin. Dia rapat hubungannya. Ini 5 tahun sekali baru ada nama, tak? Jadi seorang yang dikatakan pemimpin itu daripada perkataan pimpin. Pimpin itu makna rapat. Ya tak? Rapat dengan rakyatnya. Ya, rapat dengan rakyatnya. Bukan 5 tahun sekali baru kena, bila ada kain pelekat cak siput je, kau mas panah dah, ya tak? Jadi maknanya di situ bagaimana Nabi rapat dengan rakyatnya, dia susah bersama dengan rakyat. Dia menderita bersama dengan rakyat. Dia tidak mengambil jalan selesa. Itu pemimpin yang dengan sebab itu turun ayat, demi sesungguhnya kepada diri Rasulullah bagi kamu itu contoh teladan yang terbaik. Itu contoh teladan yang terbaik.